Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah. Salam Aidilfitri kepada semua yang sedang menonton. Salam terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kru-kru yang terlibat pada hari ini yang sudah kembali bertugas, kepada guru-guru yang juga guru-guru tuition online yang telah kembali bertugas. Mudah-mudahan setiap usaha kita yang sedikit ini Allah kira sebagai ganjaran pahala yang berterusan yang akan menjadi pembela kita di hari akhirat nanti. Okey. Anak-anak murid yang Ustazah kasihi, dah bangun tidur ke? Dah ada ke depan laptop ke phone ke? Ya, insya-Allah hari ini hari raya yang keempat. Kita masih mungkin beraya, tapi kita kena teruskan pembelajaran kita hari ini untuk pendidikan Islam. Kita sudah slot yang ke-9 ya. Slot yang ke-9 kita akan kembali ulang kaji tajuk tingkatan 4 iaitu sembelihan, korban dan akikah. Okey, kalau nak ingat sembelihan, korban dan akikah ini berada di bahagian mana dalam pendidikan Islam? Tilawah, hadis, akidah, ibadah, sirah, tokoh, adab. Mana? Dalam bahagian ibadah. Okey, so sekarang kita nak buka laci ibadah. Ibadah ada 2 laci, tingkatan 4 dan 5. Kita nak buka yang tingkatan 4. Kemudian dalam tingkatan 4, tajuk yang pertama haji dan umrah. Sekarang kita masuk yang kedua, sembelihan, korban dan akikah. Okey. Yang ketiga adalah muamalat. Jadi hari ini kita nak tengok balik, mungkin anak dah tahu tapi kita akan ulang kaji saja. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini memberi manfaat lah. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan definisi ataupun pengertian ataupun maksud. Okey. Apakah maksud sembelihan, korban dan akikah? Tajuk ini mudah, tetapi seringkali murid-murid melakukan kesilapan kerana tidak fokus kepada tajuk yang mudah. Okay, kita tak mau hilang markah, kita tak mampu nak hilang markah untuk soalan-soalan yang mudah sebegini. Okay, so fokus dan mudah-mudahan dia membantu anda. Alright. Kita tengok definisi sembelihan, korban dan akikah. So, kita tengok sembelihan. Sembelihan adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan. Okey, menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marih. Okey, dengan menggunakan alat yang tajam, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So ada beberapa bahagian dalam definisi ini yang kita kena ingat secara tersusunlah. Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marih, dengan menggunakan alat yang tajam dan niat kerana Allah. Ini adalah sembelihan. Okey. Kemudian korban, menyembelih binatang ternakan al-an'am
yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha atau hari-hari tasyrik. Okey? Dengan tujuan beribadat kepada Allah. Menyembelih binatang. Binatang apa? Bukan semua binatang, tapi binatang ternakan al-an'am yang dilakukan bila? Pada hari raya Aidil Adha ataupun hari-hari tasyrik dengan tujuan beribadah kepada Allah. Okey. Sekarang kita tengok maksud akikah. Akikah adalah penyembelihan binatang ternakan al-an'am. Okey, sama macam korban. Tapi bila? Dilakukan ketika mencukur rambut bayi yang baru lahir sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Jadi Ustazah guna simbol kat situ. Okey, kalau sembelihan kita ingat ayam lah. Okey. Ayam, itik apa semua kita kena sembelih. Kemudian korban kita ingat lembu dan akikah kita ingat kambing. Okey? Ni bukannya tu sahaja, tapi just nak bagi kita nampak perbezaan antara sembelihan, korban dan akikah. Kita akan pergi secara perbandingan untuk ketiga-tiga tajuk ini. Okey, apakah hukum melakukan sembelihan, korban dan akikah? Sembelihan hukumnya wajib dengan tujuan dimakan dagingnya. Maksudnya kita nak makan ayam, kita kena sembelih. Kalau kita nak makan itik, kita kena sembelih. Kita tak boleh ambil terus celum dalam ayak, celup dalam ayak, lepas tu terus makan, tak boleh. Kita kena sembelih. Kemudian korban sunat muakkad. Okey, sunat yang dituntut oleh orang Islam yang mampu. Tapi hukum korban menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar untuk melakukan korban. Ingat So anak-anak kena peka kat sini. Kalau ditanya tentang hukum korban, kita tengok ada tak yang bernazar. Kalau bernazar dia jadi wajib. Kalau tak bernazar dia jadi sunat muakkad. Kemudian bila korban ini dilakukan selepas naik matahari 10 Zulhijjah, iaitu selepas solat sunat Aidil Adha sehingga terbenam matahari 13 Zulhijjah, iaitu hari raya haji yang keempat. Okey, kemudian akikah, hukum dia adalah sunat muakkad. Okey, dan afdal dilakukan pada hari ke-7 kelahiran bayi. Tapi kalau tak buat hari ni boleh tak? Boleh, sehingga kanak-kanak sebelum kanak-kanak tu baligh. Okey, so kita dah selesai hukum. Kemudian kita akan pergi kepada rukun. Okey. Anak-anak murid Ustazah ada dah ni. Harap dapat ikut Ustazah ya. Okey, rukun. Rukun maksudnya kalau sebelum ni kalau kita dalam ibadah, rukun adalah benda yang kena ada ketika nak menjadikan sesuatu ibadah tu terjadi. Okey? Tu adalah rukun. Jadi nak menjadikan sembelihan kena ada siapa? Kena ada penyembelih, orang. Kemudian kena ada binatang yang disembelih. Kalau tak ada binatang, nak sembelih apa? Kan? Kemudian alat sembelihan. Kalau ada orang, ada haiwan, tak ada alat. Nak kerat guna tangan, tak boleh. Kan? Tapi ada penyembelih. Ada pisau, tapi tak ada haiwan. Nak potong apa? Kan? So kita fikir logik, kita akan boleh jawab dengan betul soalan ini. Rukun sembelihan, penyembelih, binatang yang disembelih dan alat sembelihan. Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam kat Ustazah di FB JPN ya? Okey. Dan begitu juga kepada korban dan akikah. Rukun dia sama. Okey. Sekarang ni setiap rukun dia ada syarat sah dia untuk sembelihan. So kita tengok syarat sah sembelihan. Kan tadi ada 3. Okey, binatang sembelihan yang kita nak sembelih tu mestilah halal dimakan, mati dengan sekali sembelihan, putus urat halkum dan urat marih. 2 urat ni mesti putus. Okey? Dan penyembelih sendiri mestilah orang Islam. Duduk tak diam Ustazah ni. Okey. Penyembelih mestilah Islam dan niat kerana Allah. Kemudian alat sembelihan mestilah benda yang tajam kecuali gigi, tulang, kuku, rambut atau tali. Okey. Kemudian syarat sah korban. Okey, korban kita nak macam mana kita nak tahu korban kita sah? Haiwan tu, binatang tu mestilah cukup umur. Okey, kemudian dilakukan dalam waktu korban. Tadi sudah ada sebut tarikh kan, daripada hari raya Aidil Adha, hari tasyrik tu 11, 12, 13 Zulhijjah. Okey, kemudian menyembelih beragama Islam, binatang sihat dan tidak cacat, binatang ternakan yang halal, diniatkan korban ketika sembelih. Okey? Sebab dalam agama kita ni semua benda dia balik pada niat.
Kalau kita tak niat, tak jadilah sesuatu yang ibadah tu. Okey, itu syarat sah korban. Kemudian syarat sah akikah. Berniat akikah ketika sembelih, ternakan yang halal, binatang yang tidak cacat, binatang yang cukup umur, sebab bukan semua binatang yang layak dijadikan sembelihan untuk akikah atau korban. Okey, dia ada umur dia, kita tengok, dan memenuhi syarat sembelihan. Okey. Sekarang kita tengok perkara sunat. Okey, anak nama Ustazah Sam, Adan, ni siapa? Najma, Fatihin, Hafiz, Nur Fairuz. Waalaikumsalam. Okey, kita nak sambung, kita nak tengok perkara sunat. Okey. Perkara sunat sembelihan. Kita nak tengok apa dia, ada persamaan ke tidak antara ketiga-tiga ni. Okey. Perkara sunat sembelihan, sebut nama Allah. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim lah. Bismillah lah. Okey, sembelih di pangkal leher. Menghadapkan binatang ke kiblat, membaringkan atas rusuk kanan, guna alat yang sangat tajam, dilakukan pada siang hari. Okey, korban, dia tengok sama tak? Baca bismillah dan bertakbir. Okey, bismillah sama, bertakbir tu sunat. Okey. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap ke kiblat dan memilih binatang yang gemuk. Okey, nak kena ingat, bila perkara sunat, bukannya kalau tak ada benda ni tak sah, cuma dia sunat, kita dapat pahala lah. Okey, dan akikah sunat dimasak manis. Okey, daging yang kita buat kekah tu sunat dimasak manis, dan sunat dibuat jamuan, dan sunat tidak mematahkan tulang binatang. Okey, itu adalah perkara sunat. Nampak tak perbezaan antara ketiga-tiga ni? Okey, kita ingat yang berlainan sedikit adalah akikah. Okey. Waalaikumsalam Amirul Aiman. Harap dapat fokus. Okey, kita akan teruskan dengan hikmah dulu. Okey. Apa dia hikmah sembelihan? Kenapa Islam suruh kita sembelih binatang yang kita nak makan? Okey. Yang pertama, mematikan binatang dengan cepat. Yang kedua, memastikan daging bersih dan baik. Kalau nak perasan, kalau kita tengok korban lah, selalu kita tengok kan, bila sembelih tu, bila tukang sembelih tu sembelih, kita nampak darah semua keluar, dan dia ambil masa yang agak lama untuk semua darah-darah kotor mengalir keluar kan. Dan daging korban sedap kan. Daging korban sebab fresh kan. Dia keluar semua-semua benda kotor daripada dalam tubuh tu, jadi daging yang kita makan tu adalah bersih dan baik. Kemudian of course lah, sembelihan membezakan antara binatang yang halal dan binatang yang haram dimakan. Benda ni yang kita kena jaga sebagai orang Islam. Tak kira di mana kita berada, kita pergi kedai ke, kita nak beli yang mentah ke, kita kena pastikan benda tu adalah halal. Dan salah satu cirinya adalah dia disembelih mengikut hukum syarak. Okey, yang keempat adalah penghormatan manusia ke atas makhluk Allah. Kita semua makhluk, dan Allah cipta haiwan sebahagian daripada kehidupan kita, dan kita hormat kat dia tu, kita sembelih ikut cara yang Allah suruh. Okey, dan memelihara akidah umat Islam sebab kita patuh pada perintah Allah. Alright, hikmah korban, memupuk sifat ikhlas. Okey, kita pun tahu korban ni sempena kisah, memperingati kisah Nabi Ibrahim dan anak Nabi Ismail yang melibatkan mesej korban kat situ kan. Okay, so bila korban sesuatu yang kita sayang, kita kena ikhlas. Okay? Kemudian memupuk semangat nak berkorban, mengeratkan silaturahim. Okay, sekarang ni zaman selalunya kalau time raya haji berkorban, kita tengok meriah kan suasana. Kalau kita pergi tengok lah, tak tahulah anak-anak muda zaman lalu ni pergi tengok ke tak, tapi kalau kita pergi tengok, kita akan merasai kemeriahan suasana korban. Cuma tahun ni kita tak tahu korban kita akan jadi macam mana. So sekarang new normal kan. So kita akan tengok bagaimanakah pihak berkuasa akan meletakkan SOP untuk korban. Dan so ilmu barulah untuk kita. Okey, dan melahirkan rasa bersyukur. Korban melahirkan rasa bersyukur atas rezeki yang Allah beri kepada kita. Okey, mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Okey, seterusnya hikmah akikah. Kenapa Islam suruh kita buat akikah? Okey, tanda kesyukuran kepada Allah. Okey, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Kemudian menghebahkan kepada masyarakat tentang kelahiran bayi, sebab kita buat akikah ni bila dapat bayi baru kan. Okey, mengeratkan silaturahim,
menggalakkan amalan bersedekah dan melahirkan kehidupan bayi yang baik hasil doa orang ramai. Sebab selalunya kekah ni orang ramai tengok dan orang doakan anak ataupun bayi yang baru lahir itu, serta mendekatkan bayi dengan ajaran Islam. Okey. Anak-anak murid dari Selangor pun ada yang susah kenal atau tak kenal, harap-harap dapat ikut bersama Ustazah ya. Sebab saya kita ada kuis di hujung, so kena bagi fokus kepada apa yang Ustazah sampaikan ini. Okey. Kemudian kita ada beberapa soalan-soalan yang timbul yang berkaitan dengan isu sembelihan korban dan akikah. Kita akan tengok satu demi satu. Okey. Nyatakan bahagian yang haram dimakan. Okey, bahagian yang haram dimakan adalah darah kecuali hati dan jantung. Okey, ketumbuhan antara kulit dan daging dan juga pundi kencing. Ni benda yang kita kena tengok sebab dia adalah haram. Pada haiwan itu, 3 benda ni kita tak boleh makan. Okey. Kemudian keadaan haiwan menjadi bangkai dan najis. Bila keadaan haiwan tu menjadi bangkai atau najis? Bila haiwan itu mati tanpa disembelih. Okey? Ataupun disembelih tak ikut hukum syarak. Okey? Ingat dua ni. Mati haiwan tu mati sama ada kena aksiden, jatuh longkang, tak sembelih. Okey? Lagi bangkai dah jadi bangkai atau najis, ataupun disembelih tak ikut hukum syarak. Okey. Kemudian, apakah perkara makruh semasa sembelihan? Guna alat yang tumpul, menampakkan alat sembelihan kepada binatang lain. Okey, mematahkan leher sebelum nyawa hilang. Tak baca bismillah, tak hadap ke kiblat, menyembelih di hadapan haiwan lain. Okey? Ini adalah perkara makruh yang semasa sembilan yang kita patut elakkanlah daripada buat. Alright. Mengapakah Islam mengharamkan bangkai? Kerana daging bangkai kan daging tu haiwan tu mati tak sembelih, darah tak keluar kan. Jadi dia adalah daging yang kotor kerana terdapat kuman dan penyakit dalam darah. Ia tidak baik untuk kesihatan dan juga nak memelihara akidah umat Islam. Dapat ya anak-anak kenapa Islam mengharamkan bangkai? Okey, Kak Anis, dapat terus ikut bersama Ustazah. Saya nak jawab soalan. Kenapa kena guna alat yang tajam? Logik, sebab bila tajam sap kan. Binatang mati dengan cepat. Dan supaya tidak menyeksa binatang, supaya darah dapat keluar dengan cepat. Okey? Apakah kategori haiwan yang haram dimakan? Kategorinya haiwan berbisa, haiwan hidupan dua alam, haiwan bertaring, haiwan yang makan benda kotor. Yang belah kanan tu adalah contoh dia. Contoh haiwan berbisa, ular, kalajengking. Hidupan dua alam, katak, buaya. Haiwan bertaring, singa, harimau. Makan benda kotor, biawak, tikus dan sebagainya lah. Okey, ini adalah kategori haiwan yang haram kita makan. Dan kenapa kita tengok ujian Allah sekarang ni kan terhadap kita lah ni apa? Ujian COVID-19 ni pun berpunca daripada makanan. Okey, makanan yang kotor. Makanan yang Allah tak bagi makan tapi ada orang makan dan menyebabkan menjadi satu penyakit dan menjadi virus sehingga melumpuhkan semua satu dunia kan. So sebenarnya ada hikmah ya kenapa Islam tetapkan itu, kenapa Islam tetapkan ini. Okey, keadaan, okey, bila manakah keadaan yang mengharuskan kita melukakan mana-mana bahagian badan binatang. Rashid Riza sebut kelawar kan. Kelawar itulah punca kan, punca COVID-19 tu. Okey. Keadaan yang mengharuskan kita melukakan mana-mana bahagian badan binatang. Okey, ni keadaan yang mengharuskanlah, bukan semua keadaan ya. Yang pertama, bila haiwan tu tersangat liar. Yang kedua, kalau terjatuh ke dalam lubang. Yang ketiga, terperosok ke dalam perigi. Yang keempat, leher tenggelam dalam air. 5. Leher tersepit di celahan pokok. Ni situasi-situasi khusus ataupun khas yang terjadi yang menyebabkan kita tak boleh nak sembelih dia, maka kita harus untuk melukakan mana-mana bahagian tubuh binatang tersebut. Okey, apakah haiwan yang boleh dimakan tanpa disembelih? Belalang. Okey, semua jenis ikan. Ikan kita tak payah sembelih. Okey, semua haiwan yang hidup dalam air. Kemudian, apakah hukum memakan anak binatang dalam kandungan ibunya? Hukumnya harus. Okey, bolehlah kan? Okey, apakah hukum memakan mana-mana bahagian anggota yang terpotong tanpa disembelih? Contoh tadi tu kan, haiwan tu terperosok dalam perigi, lepas tu kita nak tarik tu kita macam, contohlah kita potong kaki dia. So kaki tu kita tak boleh makan sebab dia terpotong tanpa disembelih. Okey, hukumnya adalah haram. Kemudian,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya memakan haiwan yang bertaring dan juga burung yang mempunyai kuku mencakar. Okey, macam helang. Okey, itu selesai soal jawab sembelihan. Kita akan tengok soal jawab korban. Okey, tadi maksud korban menyembelih haiwan al-an'am ataupun binatang al-an'am. Apa maksud al-an'am? Al-an'am adalah binatang ternakan berkaki 4 yang jinak dan halal dimakan. Okey, kalau kita kata ternakan saja, ayam ternakan. Tapi ayam 2 kaki ke 4 kaki? Ayam 2. So ayam bukan al-an'am. Kalau kita kata berkaki 4, haiwan berkaki 4, harimau berkaki 4, tapi adakah harimau binatang ternakan? Bukan. Okey? So kita kena tengok, dia ada ciri-ciri ni. Binatang ternakan, kaki 4, jinak dan halal dimakan. Itu adalah termasuk dalam binatang al-an'am. Jadi anak-anak kalau jawab definisi, anak-anak terlupa istilah al-an'am, boleh tak tulis yang ni? Boleh. Itu dia, menyembelih binatang ternakan berkaki 4 yang halal dimakan pada hari raya Aidil Adha dan hari tasyrik, niat kerana Allah tu, itu betul. Okey? Tapi kena bagi komplit dia punya ciri-ciri al-an'am. Kemudian, siapakah yang dituntut untuk melakukan korban? Okey, kita tengok ciri-ciri ni ada tak kat kita? Orang Islam, merdeka, yes. Berakal, yes. Balik lagi, yes. Bermukim dan berkemampuan. Jadi anak-anak yang masih belajar mungkin tidak mampu lagi. Jadi belum dituntut untuk melakukan korban. Tapi kalau sahabat-sahabat saya, rakan-rakan seperjuangan yang melihat ni, kita dituntut untuk melakukan korban. Okey, apakah hukum memberikan daging korban kepada orang bukan Islam? Okey, ni banyak perbahasan tapi kita nak tengok yang dalam silibus lah, yang dalam buku teks Ustaz ambil haram. Kemudian apakah hukum orang yang berkorban menjual daging korban? Dia buat korban, lepas tu dia jual daging tu. Haram. Okey? Bila masa yang afdal untuk melakukan korban? Tadi kita kata korban boleh buat daripada hari raya Aidil Adha, hari raya haji sampai 3 hari tasyrik kan? Tapi bila yang afdal? Afdalnya adalah pada hari raya Aidil Adha sebelum gelincir matahari. Okey, nyatakan umur lembu, kerbau dan kambing yang boleh dijadikan korban atau akikah. Lembu, kerbau, kambing 2 tahun atau lebih. Kalau umur biri-biri dan kibas 1 tahun atau lebih, okey, setahun atau lebih. Kemudian kalau umur unta yang boleh dijadikan korban 5 tahun atau lebih. So kita kena ingat ada 3 kat sini. 1, 2, 5 sebenarnya Okey, 1 biri-biri dan kibas, 2 lembu, kerbau, kambing dan 5 unta. Okey. Apakah hukum memakan daging korban bagi mereka yang bernazar? Okey, ingat tadi, nazar hukum wajib. Jadi benda yang kita wajib, kita nak serah semua ke Allah, kita tak boleh makan. Jadi hukumnya adalah haram. Apakah hukum melakukan korban sebelum solat sunat Aidil Adha? Menurut Imam Syafi'i, tidak sah. Okey. Sekarang kita pergi kepada soal jawab akikah. Nyatakan maksud tahnik. Pernah dengar tak tahnik? Okay, kalau ada adik-adik kecil ataupun anak saudara, mana-manalah, yang kalau kita pernah tengok tak, ibadah tahnik ni senang je, iaitu menyapu lelangit bayi dengan manisan. Okay, kita tengok kadang kita suruh tok kita ataupun kita suruh ustaz, orang-orang soleh untuk sapu lelangit bayi dengan kurma ataupun madu ataupun apa-apalah manisan. Okay. Dan apakah amalan yang dituntut ke atas bayi yang baru lahir? Apa dia amalan? Azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Sebab ini dia berkaitan dengan akikah kan, dengan bayi. So dia masuk sekali benda ni untuk makluman dan pengetahuan kita. Okey. Apakah bukti akikah mengukuhkan institusi kekeluargaan? Tadi dekat hikmah, Ustazah ada sebut hikmah akikah mengukuhkan institusi kekeluargaan. Okey. Adik-beradik jadi rapat. Betul ke? Sebab apa? Sebab dia dilakukan secara bergotong royong dengan semangat kekeluargaan. Okey, kalau siapa adik-beradik sudah pasti masing-masing rasa seronok dan excited untuk tolong-menolong menjayakan ibadah akikah ni. Kemudian lahirlah semangat kerjasama antara keluarga dan dapat berkumpul dan dihadiri oleh seluruh ahli keluarga terdekat. Okey. Itu adalah bukti kenapa akikah mengukuhkan institusi kekeluargaan. Apakah hukum memberikan daging akikah kepada fakir miskin?
Hukum dia sunat. Okey, dia tidak wajib ya. Kemudian, apakah hukum menjual daging akikah? Tadi kalau daging korban boleh jual tak? Tak boleh, haram. Tapi daging akikah, hukum menjualnya adalah harus. Okey? Apakah hukum memakan daging akikah bagi orang bukan Islam? Hukumnya haram. Apakah hukum memakan daging akikah bagi orang yang bernazar? Bila bernazar je, dia jadi haram lah, tak boleh lah, kan? Dan ni tadi dia ada kadar mengikut kalau Rasulullah kata kalau kita nak kekah anak lelaki 2 ekor kambing atau 2 bahagian lembu, bahagian kerbau atau unta. Okey? Kalau anak lelaki 2. Kalau anak perempuan, kadar binatang akikah bagi anak perempuan 1 ekor kambing atau 1 bahagian lembu, kerbau atau unta. Okey, clear? Yang ni semua ni yang kita belajar ni, mungkin anak ada yang menonton Ustazah ni yang dah habis SPM kan. Tapi benda ni kita nak buat dalam hidup. Ingat dekat Islam kita bukan belajar untuk dapat cemerlang SPM sahaja, tapi kita nak bawa dalam hidup. Okey? So kita nak bawa dalam hidup sampai kita mati. So ilmu ni adalah penting. Okey? Jadi faham tak? Kita dah tengok daripada mula tadi berkenaan dengan sembelihan korban akikah, maksud, hukum, perkara sunat, hikmah dan segala persoalan-persoalan tadi. Ustazah pergi dengan laju. Jadi kalau ada anak-anak yang tertinggal, boleh ulang sahaja video ni, akan ada saja di Facebook dan di YouTube. Dan boleh fahamkan. Okey, kalau tak faham juga boleh tanya, boleh rujuk macam biasalah. So kita nak tengok sikit. Kalau soalan tanya, anak-anak ingat tak dalam slide kedua Ustazah dah ajak dah, kalau soalan esei nak jawab macam mana? Okey, katalah soalan kata nyatakan maksud sembelihan. Okey, sementara saya tunjuk ni anak-anak boleh sediakan kertas sikit dengan pen sebab kita nak jawab kuis. Kita nak check diri kita dah faham ke tak faham. Okey. So, kalau soalan bertulis bahagian B, okey, kita kena buat apa first? Sahaja dalam slide 2. Kita kena buat garis. Okey, garis 3 supaya apa? Supaya kita dapat tulis nombor soalan dengan betul dan kemas. Okey, contoh katalah soalan nombor 2 kan, ibadah 2B1. First kita buat apa? Tulis kepala soalan. Contoh tadi nyatakan pengertian sembelihan. So kita tulis kepala soalan ni apa? Pengertian sembelihan. Ni Ustazah just ulang supaya apa yang sudah terhilang mai balik. Okey, nak ingatkan balik. Apa dia pengertian sembelihan? Ingat tak first tadi saya sebut. So kita buat dash di sini. Apa dia kata kunci yang pertama? Menghilangkan apa? Jangan kata maksud sembelihan ni adalah menyembelih binatang. Tu salah. Okey, itu memang salah. So menghilangkan nyawa. Nyawa siapa? Nyawa binatang. Kita kena ingat sembelihan adalah menghilangkan nyawa binatang. Binatang apa? Binatang yang halal dimakan. Ni saya tunjuk contoh sikit macam mana kita nak ingat secara tersusun. Okey? Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan apa? Macam mana kita nak buat? Macam mana nak hilangkan? Dengan memutuskan urat. Ada 2 jenis urat. Ingat tak urat apa? Urat halkum dan urat merih. Guna apa? Okey? Kalau kita boleh just buat singkatan sikit sini, guna alat yang tajam dan akhir sekali niat kerana Allah. Okey, kenapa Ustazah suruh ingat secara tersusun? Andai kata anak-anak tertinggal mana-mana bahagian mana-mana bahagian daripada definisi ini, tapi asalkan dapat tulis satu bahagian dengan sempurna sudah dapat markah. Katalah nak ingat menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan. Okey, dapat 1 markah. Dengan memutuskan urat harkum dan urat merih, 1 markah. Guna alat yang tajam, 1 markah. Niat kerana Allah, 1 markah. Tapi yang paling penting adalah di sini. Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan. Ini adalah dia punya kepala dia yang kita kena tulis. Kalau dah nak tulis pengertian sembelihan, memutuskan urat halkum dan urat marih, salah. Tapi kalau nak tulis menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan, habis, lupa dah hak lain. Dapat 1 markah.
Okay, so kita tak hilang semua. So kita kena bijak lah macam mana kita nak score, ingat sebanyak mungkin markah yang kita boleh dapat. Okay, so kata soalan kedua, rukun sembelihan. Kita buat kat sini nombor 2. Okay, rukun sembelihan. Tak payah nak tulis panjang-panjang karangan. Just buat dash. Okay, ini ada rukun sembelihan ada 3. Yang pertama, kita ingat orang, mesti ada orang, iaitu penyembelih. Yang kedua, kena ada binatang yang disembelih. Dan yang ketiga, kena ada alat sembelihan. So, kalau anak nak ingat 2 sahaja pun, is okay. Jadi, kat sinilah, bila anak nak jawab macam ni, pemeriksa akan rasa seronok ya. Akan rasa seronok sangat sebab ni, dah tulis 2/2, ni pun 2/2. So, kalau full 20/20. Okey, tu sikit lah macam mana kita ulang kaji. Sekarang ready dengan pen dengan kertas. Boleh ready dengan muzik. Kita ada muzik latar saja. Okey, Ustazah tak buatlah lagu-lagu apa semua. So ready nak jawab soalan, anda nak tulis. Kemudian kita akan check sekejap lagi ya. Ready. Okey, soalan yang pertama, kita ada 10 soalan. Ada jadual. Maklumat di atas adalah perbandingan antara korban dan akikah. Y dalam rajah di atas ialah, boleh self check adik-anak tulis dulu, saya kita akan pergi satu demi satu. Ini soalan isi tempat kosong, bukan isi tempat kosong boleh ditulis dengan ayat yang lengkap pun boleh ya, tak semestinya satu perkataan sahaja. Okey, dah. Soalan kedua. Syarat-syarat sah akikah. Berniat akikah, menyembelih ternakan halal. Lagi satu apa? Jawab tak ni anak-anak murid yang duk tengok ni? Ataupun bukan anak murid pun boleh je test diri sendiri kan? Okey, dah jawab dah Q. Kita pergi soalan yang ketiga. Korban ialah menyembelih binatang ternakan al-an'am yang dilakukan pada hari Aidil Adha atau hari-hari tasyrik dengan tujuan. Apa tujuan kita buat korban? Menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat dengan membaringkan ke sebelah rusuk kiri ialah apa ketika menyembelih? Okey, seterusnya nombor 5. Umur unta yang sah dijadikan korban ialah, tadi saya sebut kan, ada 3 nombor yang kita kena ingat. So unta ni which one? Yang mana? Waalaikumsalam Ismail. Boleh join jawab soalan. Soalan ke-6. Melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang hendak disembelih termasuk dalam perkara-perkara tempat kosong semasa sembelihan.
Ada YB menonton YB Cikgu Muslimin, terima kasih yang menonton ni. Amin. Okey. Soalan ketujuh. Hukum memakan sebahagian daging korban bagi orang yang berkorban ialah hukum memakan sebahagian daging korban bagi orang yang berkorban ialah apa hukumnya? Saya sebut tadi. Okey, yang ke-8. Daging sembelihan tempat kosong tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Daging sembelihan apa? Korban ke, akikah ke, tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Ke-9. Hukum memakan mana-mana anggota binatang yang terpotong tanpa disembelih ialah mana-mana anggota badan yang terpotong yang dah terputih sebelum sembelih. Apa hukumnya? Dan soalan terakhir, soalan ke-10, isi tempat kosong Bahagian haiwan yang haram dimakan ialah pundi kencing, ketumbuhan antara kulit dan daging, dan satu lagi apa dia? Ingat tak saya sebut tadi? Rashid Reza ni kena cek balik jawapan ni. Tengok betul ke tak soalan tadi. Okey. Sekarang kita nak cek soalan Okey, masing-masing ready nak cek soalan. Yang pertama tadi, ada 2 kotak perbandingan antara korban dan akikah. Apakah, kalau perbandingan dia masih benda yang sama. Okey, kalau dekat kotak korban dilakukan pada 10, 11, 12 atau 13 Zulhijjah, maksudnya masa. So, bila masa kita patut buat akikah? Jawapannya adalah afdal pada hari ke-7 kelahiran bayi atau pada bila masa sehingga kanak-kanak baligh. Okey, siapa betul? Right. Siapa salah? Kena semak balik. Ingat balik jawapan yang betul ini. Okey. Soalan kedua. Q, syarat-syarat sah akikah. Q dalam carta di atas ialah apa dia syarat-syarat sah akikah? Okey, boleh pilih jawapan mana-mana daripada 3 ini diterima. Binatang ternakan cukup umur, binatang ternakan tidak cacat, memenuhi syarat-syarat sembelihan. Okey. Yang ketiga, korban ialah menyembelih binatang ternakan an'am yang dilakukan pada hari Aidil Adha atau hari-hari tasyrik dengan tujuan. Apa jawapan anak? Boleh pilih daripada 4 pilihan jawapan ini, sama ada memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, melatih umat Islam agar berkorban menegakkan syiar Islam, beribadah kepada Allah dan mengeratkan silaturahim. Mana-mana yang nak tulis yang betul, right. Okey. Soalan keempat. Apakah jawapan bagi soalan menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat dengan membaringkan ke sebelah kiri adalah sunat ketika menyembelih. Okey. Kemudian soalan kelima, umur unta yang sah dijadikan korban ialah umur unta 5 tahun atau lebih. Okey. 6, melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang hendak disembelih termasuk dalam perkara-perkara makruh semasa sembelihan. 7, hukum memakan sebahagian daging korban bagi orang yang berkorban ialah makan sebahagian daging korban bagi orang yang berkorban. Harus. Okay, sebab dia tak sebut nazar pun kat sini. 8, daging sembelihan apa? Tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Korban ke akikah? Akikah. Okay, akikah tak wajib sedekah pada fakir miskin. Korban mesti. Okay. 9, hukum memakan mana-mana anggota binatang yang terpotong tanpa disembelih ialah haram. Dan yang ke-10, bahagian haiwan yang haram dimakan ialah pundi kencing, ketumbuhan antara kulit dan daging, dan darah kecuali hati dan jantung. Okey. So anak-anak boleh cek daripada 10 ni berapa yang anak-anak betul. Okey. Kemudian
kita akan tengok sedikit soalan objektif. Ada 3 je kot. Okey, sebelum kita habis hari ni, pilih pernyataan yang benar tentang ibadah korban. A. Sunat dimasak manis. B. Wajib dilakukan oleh orang yang bernazar. C. Haram dimakan oleh orang yang berkorban. D. Harus dilakukan sebelum solat sunat hari raya haji. Okey, anak-anak mesti ingat, dia jawab soalan objektif, kita mesti singkirkan jawapan yang betul-betul yang salah. So, anak rasa yang mana ni? Benar tentang ibadah korban. Jawapan dia B. Wajib dilakukan oleh orang yang bernazar. Sunat dimasak manis adalah akikah. Haram dimakan oleh orang yang berkorban. Dia tak haram kecuali kalau dia bernazar. Harus dilakukan sebelum solat sunat raya haji. Salah. Okey, so jawapan dia adalah B. Soalan yang kedua, objektif. Berikut ialah hikmah akikah terhadap masyarakat kecuali A. Mengeratkan hubungan silaturahim dengan jiran. B. Menggalakkan amalan bersedekah bagi ibu bapa. C. Mendekatkan bayi dengan penghayatan Islam. D. Menghebahkan berita kelahiran bayi. Okey, rasa-rasa yang mana yang salah kat sini berkenaan dengan hikmah akikah terhadap masyarakat? Jawapan dia adalah B. Menggalakkan amalan bersedekah bagi ibu bapa. Okey, ini tak termasuk dalam hikmah akikah terhadap masyarakat. Kemudian soalan yang last. Okey, antara yang berikut, yang manakah syarat sah binatang sembelihan? 1. Halal dimakan. 2. Putus urat halkum dan urat marih. 3. Alat sembelihan yang tajam. Dan yang keempat, penyembelih beragama Islam. Okey, pilih 2. Yang mana yang termasuk dalam syarat sah binatang sembelihan? Agak yang mana? Kita ingat tadi kan, setiap rukun sembelihan, penyembelih, binatang dan alat, setiap satu ni dia ada syarat sah dia. Okey, ini syarat sah binatang. So anak-anak kalau jawab soalan kena bulatkan kat sini supaya kita tidak terkeliru. So jawapan dia adalah A, 1 dan 2. Binatang yang halal dimakan dan mestilah putus urat halkum dan urat marih. Bawah tu dah alat. Yang keempat tu adalah penyembelih. So tak termasuk dalam syarat sah binatang. Jadi ada lebih kurang 13 soalan yang kita jawab hari ini berkenaan dengan tajuk sembelihan korban dan akikah. Nak boleh cek diri sendiri sama ada betul banyak atau salah banyak. Kalau betul banyak, alhamdulillah, tingkatkan lagi, fahamkan lagi. Yang masih belum, kena terus fahamkan lagi, kena berusaha tanpa jemu sebab orang yang berusaha ni Allah akan bagi. Cuma kadang-kadang Allah tak bagi loni, Allah akan bagi lewat sikit, tapi Allah akan bagi. Kita kena yakin So, sekian untuk slot 9 hari ini. Ustazah tak tahu sama ada kita akan berjumpa ke tidak di slot akan datang. Mungkin tidak, mungkin ini yang terakhir. Wallahu a'lam bisawab. Tapi apa-apa pun, Ustazah minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan apa yang Ustazah share hari ini bermanfaat. Dan sedikit pesanan lah macam biasa. Kita sudah keluar daripada bulan Ramadan. Kita boleh semak diri kita. Sama ada kita ni adalah hamba Allah yang Rabbani ataupun Ramadani. Okay, kalau Ramadan ini dia buat ibadah bulan puasa je. Habis bulan puasa lupa terus nak sembahyang, nak baca Quran apa semua. Jadi kita tak mau macam tu. Kita nak jadi hamba Allah yang Rabbani. Rabbani ni macam mana? Dia ada ilmu, dia bijaksana, dia soleh, dia buat ibadah, dia taat dan ikhlas secara konsisten. Okey? Buat kerana Allah, bukan kerana tu bulan Ramadan. Jadi sama-samalah kita teruskan istiqamah dengan apa yang telah kita buat. Kalau bulan puasa kita bangun solat malam, bulan raya ni pun kita bangun solat malam. Kalau kita pastikan diri kita baca Quran setiap hari, kita juga kena pastikan diri kita baca Quran sepanjang tahun. Okey? Dan jika ada kelapangan dan kekuatan, boleh kita sama-sama melakukan puasa 6. Okey, puasa 6 mudah-mudahan kita dapat ganjaran yang banyaklah daripada Allah. Hari ini adalah hari lebih kurang hari ke-71, tak silap Ustazah, kita dalam PKP. Sedap tak sedap dan kita tak tahu sampai bila lagi kita akan duduk dalam ni. Kita rasa ni ujian, tapi mungkin juga ni adalah rahmat. Okey, biarlah ujian ini melahirkan ketakwaan kepada diri kita, bukannya melahirkan manusia yang lebih banyak buat dosa. Okey, duduk rumah sepatutnya menghindarkan diri kita daripada buat dosa, tapi sebab ada internet, ada video, ada game, ada macam-macam, mungkin kita lebih banyak buat dosa daripada sebelum PKP. So, itu adalah satu benda yang menakutkan. Kita nak selamatkan hati kita, bukan
kita bukan nak selamatkan diri kita daripada virus COVID-19 sahaja, tapi kita nak selamatkan hati kita daripada mati, daripada terus banyak buat dosa, daripada lara dengan maksiat. Okey, Ustazah pesan kat diri Ustazah juga dan juga anak-anak semua dan sahabat-sahabat yang menonton, mudah-mudahan Allah pelihara kita lah dan mendapat husnul khatimah. Okey, terima kasih, jazakumullahu khairan kasira kepada Umi Abah, adik-adik, sahabat Handai, anak-anak murid Teguh Sulaiman, anak-anak murid di SMK Bandar Sungai Buaya, ex student, semualah siapa-siapa yang melihat video ini, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Salam Aidul Fitri 1441 Hijrah. Apa yang baik itu daripada Ustazah, yang kelemahan, apa yang baik itu daripada Allah, yang kelemahan itu daripada Ustazah, hakikatnya kedua-dua Allah yang atur dan izinkan. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.